Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 5 dan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Memberikan tema 1 iaitu anda bersih, anda sihat, dan cikgu harap di hadapan murid sekarang telah pun ada buku teks tingkatan 5 untuk subjek Bahasa Melayu. Okay, murid-murid bolehlah buka muka surat 2 dan muka surat 3. Ada buku surat 2, tajuk kita lah cergaskan dirimu. Okey, jadi untuk SK pada hari ini lah, SK kita ialah 1.1 itu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Dan SP kita ialah 1.1.1 iaitu mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Ya. Dan objektif PDPR kita pada hari inilah pertama, murid dapat menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan dan istilah dalam pelbagai ujaran. Dan objektif kedua ialah murid dapat membina 2 ayat daripada setiap perkataan yang dapat membezakan makna dan fungsi perkataan berkenaan. Baik, bagi set induksi, kita lihat dulu bahagian info base study dalam buku teks, iaitu terdapat perkataan-perkataan yang berbeza dari segi makna dan fungsinya. Walaupun perkataan itu sama, murid-murid, tapi mungkin maknanya berbeza dan fungsi penggunaan juga berbeza. Contoh ayat yang pertama ialah kami ke rumahnya berpandukan alamat yang diberikan. Okey, makna di sini untuk alamat ialah butir-butir keterangan tentang tempat. Okay, ayat kedua pula ialah hari mendung alamat hari hendak hujan. Di sini alamat bermaksud memberi tanda. Okay, itu jadi mana alamat untuk ayat pertama dan ayat kedua ada perbezaannya dan ada perbezaan fungsinya. Dan seterusnya ayat yang kedua. Paku itu menembusi papan yang tebal. Perkataan menembusi di sini membawa fungsi dalam aspek ataupun dalam bidang pertukangan. Sementara ayat kedua, rembatan alif menembusi gawang gol. Di sini perkataan menembusi pula berfungsi dalam bidang sukan. Seterusnya ialah info besari kedua ialah tentang terdapat berbagai jenis komunikasi lisan sama ada secara formal atau tidak formal. Tadi kita tahu tentang komunikasi lisan, jadi terdapat pelbagai jenis komunikasi, contohnya temu ramah, perbualan, wawancara, perbincangan, ceramah, penceritaan, taklimat, penerangan, perbahasan dan tunjuk cara. Ini adalah jenis-jenis komunikasi lisan yang selalu kita dengar. Baik, aktiviti pertama ialah cikgu nak kamu mendengar petikan untuk mengenal pasti perkataan yang sama tetapi berbeza makna dan fungsinya. Jadi, kamu boleh lihat petikan yang pertama ialah petikan temu ramah, iaitu tajuknya ialah gerak cergas di gimnasium, dan murid-murid boleh rujuk ya skrip pendengaran ini dalam buku teks pada halaman 243. Dan kalau murid-murid hendak mendengar rakaman audio ini sendiri, murid-murid bolehlah scan di barcode di atas buku teks itu ya, imbas saya. Jadi murid-murid boleh imbas dan boleh dengar inti perbualan tersebut ya. Okey, ini ialah petikan perbualan yang pertama. Seterusnya nanti murid-murid akan dengar petikan syarahan yang bertajuk Bersenam di Alam Hijau. Dan untuk skrip pendengaran ini, murid-murid boleh rujuk muka surat 244. Seperti juga tadi ya, dalam halaman 3 ada barcode yang boleh murid-murid imbas dan untuk mendengar petikan ini sendiri. Jadi hari ini cikgu telah pun mengimbas dan cikgu akan pendengarkan ya, petikan temu ramah dan petikan syarahan. Dia apabila murid-murid mendengar petikan temu ramah dan syarahan ini, cikgu nak murid-murid mengenal pasti ya ayat-ayat yang mengandungi perkataan badan, kaya dan toksid dalam kedua-dua petikan ini, sebab kita nak melihat perbezaan makna dan fungsi perkataan ini dalam ujaran ataupun dalam ayatnya. Okey, murid-murid dengar ya.
petikan yang pertama itu petikan temu ramah. Sambil murid mendengar, murid boleh membuka halaman 243 untuk lebih memahami dengan jelas petikan temu ramah berkenaan. Bertemu kita lagi dalam rancangan Labun Pagi di Radio Ceria. Topik kita pada pagi ini ialah bersenam di gimnasium. Bersama-sama kita ialah Fariza binti Saidin yang selalu bersenam di gimnasium. Apa khabar Fariza? Kabar baik. Mengapakah Fariza bersenam di gimnasium? Menjadi sifat semula jadi manusia, inginkan bentuk tubuh badan yang ideal. Untuk mencapai hasrat tersebut, saya mesti bersenam. Saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Biasanya, saya ke gimnasium pada waktu malam. Waktu malam? Bolehkah kita bersenam pada waktu malam? Boleh. Bagaimanapun, kita hendaklah mempunyai masa rehat 2 jam sebelum tidur. Sebagai contoh, jika kita tidur pada pukul 10.30 malam, kita hendaklah tamat bersenam pada pukul 8.30 malam. Tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Bagi saya, kita perlu melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat tinggal saya. Oh, begitu. Ada orang yang bersenam di gimnasium pada setiap hari untuk menurunkan berat badan. Namun demikian, berat badannya tidak turun-turun. Mengapa? Ada banyak faktor. Mungkin cara atau jumlah senaman yang dilakukan tidak memadai. Mungkin juga mereka bersenam tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sebab itulah jurulatih saya tidak mengizinkan saya bersenam tanpa pengawasannya. Dengan bantuan jurulatih, saya mengetahui jenis dan tahap senaman yang betul. Jurulatih juga mengajar saya pemakanan yang sihat. Apakah nasihat Fariza kepada mereka yang baru berjinak-jinak ke gimnasium? Jauhi rakan yang menjadi toksik dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan dan penampilan diri. Abaikan kata-kata mereka dan bersenamlah dengan bersungguh-sungguh mengikut cara yang betul. Tadi petikan audio untuk temu ramah yang bertajuk gerak cerdas di gimnasium, ya. Seterusnya kita dengar pula petikan syarahan yang bertajuk bersenam di halaman hijau pada halaman 244. Ini ialah petikan rakaman berkenaan. Salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Aktiviti bersenam seharusnya diamalkan oleh setiap orang. Dengan cara ini, kita boleh mengeluarkan toksik di dalam badan melalui peluh. Kita boleh bersenam di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, bersenam di taman mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, kita bukan sahaja dapat mencerdaskan badan tetapi turut menenangkan fikiran. Bersenam di persekitaran alam semula jadi boleh memberikan kesejahteraan mental kerana kita ditemani tumbuh-tumbuhan hijau. Di samping itu, udaranya segar dan bebas daripada hiruk-pikuk kesibukan. Oleh itu, kita boleh bersenam dalam keadaan yang tenang. Selain itu, badan kita akan terdedah kepada sinaran matahari terutama pada waktu pagi. Cahaya matahari pada waktu ini kaya dengan vitamin D serta oksigen yang sememangnya amat diperlukan oleh badan. Walau bagaimanapun, jika keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita tidak boleh bersenam di taman. Saudara dan saudari, di taman ini kita boleh bersenam mengikut kemampuan dan kegemaran kita. Sebagai contoh, sekiranya kita gemar akan cabaran dan mahukan intensiti yang lebih dalam senaman, kawasan yang berbukit boleh kita daki. Jika kita lebih suka melakukan aktiviti santai, kita boleh berjoging di sekeliling taman. Kita juga boleh mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman ini. Demikianlah sedikit penerangan daripada saya. Sudahkah saudara dan saudari bersedia?
Ayo, kita bersenam. Ya, murid-murid, itulah petikan syarahan yang kedua. Jadi saya harap murid-murid telah pun mengenal pasti ya ayat-ayat yang mengandungi perkataan badan, kaya dan toksik dalam kedua-dua petikan berkenaan. Ya, murid-murid, sekarang mari kita senaraikan ya perkataan-perkataan yang saya suruh murid kenal pasti tadi untuk kita lihat apakah ayat yang mengandungi perkataan-perkataan berkenaan. Jadi kita lihat perkataan yang pertama ialah badan. Contoh ayat dalam petikan 1 iaitu pada halaman 243, menjadi sifat semula jadi manusia, mereka inginkan tubuh badan yang ideal. Jadi apakah makna bagi pemaksud perkataan badan dalam ayat ini? Jadi murid-murid sebenarnya boleh rujuk Kamus Dewan ataupun boleh gunakan Google untuk mencari maksud perkataan badan ni ya. Jadi maksud badan dalam petikan ini apa dia? Dan so kita lihat pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini dalam petikan yang sama, saya pula memilih gimnasium yang disediakan oleh badan bukan kerajaan di tempat saya tinggal. Okay, jadi kita lihat apakah perbezaan maksud untuk kedua-dua perkataan badan dalam kedua-dua ayat. Ya. Kita lihat dulu yang badan yang pertama ini, iaitu badan bermaksud tubuh, jasad, rujuk pada manusia. Ini contohnya, ini dalam gambar lah. Gambar ni maksudnya badan ya. Dan dari segi fungsinya, badan ini, untuk ayat ini, badan ni berfungsinya dalam bidang kesihatan. Di badan bermaksud tubuh, jasad ya. Sementara maksud badan ayat yang kedua ini pula ialah agensi pertubuhan ataupun organisasi ya. Contohnya inilah organisasi NGO Muafakat ya. Pertubuhan Muafakat Malaysia, salah satu daripada badan bukan kerajaan. Di sini perkataan badan digunakan berfungsi dalam bidang sains, sosial ataupun sains kemasyarakatan. Di badan bukan kerajaan ni membawa maksud agensi pertubuhan ataupun organisasi ya. Okay, seterusnya kita lihat pula perkataan yang kedua, itu perkataan kaya. Perkataan kaya itu terdapat dalam ayat berikut, iaitu tentu Fariza ini kaya orangnya kerana mampu bersenam di gimnasium. Okay, sebenarnya ayat kedua ialah cahaya matahari pada waktu ini kaya dengan vitamin D serta oksigen yang sememangnya amat diperlukan oleh badan. Jadi kita lihat ya perkataan kaya ini, maksud yang pertama dalam ayat pertama ini, kita rujuk dalam kamus membawa makna banyak mempunyai harta, wang dan sebagainya. Banyak duit lah, banyak RM ya murid-murid. Dan kataan kaya ini fungsinya adalah dalam bidang ekonomi. Jadi kaya ini dalam bidang ekonomi bermaksud banyak harta, banyak wang ya. Dan untuk kaya yang kedua pula, dalam ayat yang kedua pula membawa makna bermaksud banyak mempunyai sesuatu, iaitu merujuk pada zat ataupun vitamin ya. Memangnya matahari ini adalah salah satu sumber untuk kita mendapatkan vitamin D. Tapi pastikanlah matahari pada awal pagi, bukan matahari di belah tengah hari tu. Tu nanti banyak ultraviolet ya. Jadi fungsi untuk kaya ini bermaksud digunakan dalam bidang sains kesihatan ya. Jadi kaya di sini, satu, kaya dalam bidang ekonomi bawa maksud banyak duit, banyak wang. Sementara kaya kedua dalam bidang sains kesihatan bawa maksud zat, ada zat ya. Okay, perkataan ketiga pula lah perkataan toksik ya. Kita lihat toksik dalam ayat pertama, contohnya ialah jauhi rakan yang menjadi toksik dalam usaha kita untuk menjaga kesihatan dan penampilan diri ya, toksik. Dan ayat yang kedua pula ialah dengan cara ini kita boleh mengeluarkan toksik di dalam badan melalui peluh ya. Okay, jadi toksik
yang pertama, toksik yang kedua. Jadi apa perbezaan maksud untuk toksik pertama dan toksik kedua? Lihat dulu toksik yang pertama membawa maksud sesuatu yang bawa mudarat, rujuk kepada manusia ataupun orang, ya. Contoh dalam gambar ni lah, mana kalau orang suka belitir, suka mengkritik kita, kita cuba jauhi, dan kerana rakan inilah rakan toksik, ya. Dia toksik di sini bawa fungsi dalam bidang sains sosial ataupun sains kemasyarakatan. Dalam pergaulan kita lah, kita kena jauhi, ya, manusia-manusia yang bawa mudarat pada diri kita. Sementara toksik yang kedua ini pula bawa maksud beracun, ya. Contoh racun lah. Racun ni pun memudaratkan, tapi konsep ni racun. Fungsinya dalam bidang sains kesihatan. Toksik yang kedua dalam bidang sains kesihatan, ya. Jadi toksik pertama dalam pergaulan kita, dalam kita bermasyarakat, dan toksik yang kedua membawa maksud racun dalam bidang sains kesihatan, ya. Okey, baiklah murid-murid. Tadi murid-murid telah pun lihat, ya, bagaimana setengah perkataan itu ada perbezaan maksud dan fungsinya dalam ujaran-ujaran yang berbeza. Dan untuk mencari maksud perkataan tersebut, mau tidak mau murid-murid kena merujuk kamus dewan secara fizikal, buka kamus dewan, ataupun mudah sekarang buka saja Google dan type perkataan berkenaan, dan murid-murid akan dapat cari maksudnya dalam Google dengan membuat pautan pada kamus dewan, ya. Jadi untuk aktiviti hari ini, aktiviti kedua ialah tugasan untuk murid-murid lakukan dalam tutorial nanti ialah mencari perbezaan maksud perkataan berikut, ya. Jadi cikgu telah pun menyenaraikan dua perkataan yang sebenarnya ada dalam petikan skrip pendengaran tadi, ya. Perkataan yang pertama ialah bebas, ya. Contoh ayat ialah saya ke gimnasium kerana saya bebas memilih masa untuk bersenam. Jadi murid cari apa maksud bebas dalam ujaran ataupun dalam ayat yang pertama ini. Seterusnya ayat kedua, udaranya segar dan bebas daripada hiruk-pikuk kesibukan. Dicari maksud perkataan bebas dalam ayat yang kedua, ya. Seterusnya ialah perkataan berada. Ayat pertama ialah orang yang berada boleh bersenam di gimnasium yang mengenakan bayaran. Apa maksud perkataan berada dalam ayat yang pertama? Seterusnya ayat kedua ialah kita boleh bersenam di mana-mana sahaja kita berada. Jadi apakah maksud perkataan berada pula dalam ayat yang kedua? Jadi murid-murid nanti cari, ya, cari maksud bebas dan maksud berada dalam dua ujaran yang berlainan. Jadi maksudnya tentulah berlainan, ya. Dan akhir sekali untuk aktiviti ketiga ialah murid-murid dikendaki membina dua ayat bagi setiap perkataan di bawah bagi menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya dalam ujaran. Jadi aktiviti dua tadi murid-murid telah pun diberikan contoh ayat dan murid-murid hanya perlu mencari maksud perkataan, tapi kali ini murid-murid diberikan perkataan, kemudian murid-murid hendaklah mencari maksud perkataan berkenaan dalam kamus, kemudian binalah, ya, dua ayat yang masing-masing mempunyai maksud dan penggunaannya yang berbeza, ya. Jadi sihat cari dua maksud yang berlainan. Sihat tu maksud pertama apa, maksud kedua apa, kemudian binalah ayatnya, ya. Contohnya perkataan turun, ya, turun. Sama juga macam tadi, carilah maksud perkataan turun dalam kamus. Cari maksud perkataan yang berbeza, ya. Kemudian murid-murid buatlah dua ayat yang membawa maksud yang berbeza antara satu sama lain. Seterusnya ialah perkataan ketiga adalah perkataan kemampuan. Apa maksud kemampuan, ya, dalam kamus? Kemudian murid-murid binalah ayat untuk menunjukkan perbezaan kemampuan yang pertama dan maksud kemampuan yang kedua. Jadi aktiviti 2 dan aktiviti 3 inilah sebagai aktiviti penilaian bilik darjah untuk cikgu menilai sama ada
kamu telah pun menguasai kemahiran mendengar, iaitu untuk mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan makna dan fungsi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai jenis komunikasi lisan dengan jelas dan betul. Ya, jadi latihan-latihan ini murid-murid adalah siapkan dalam buku latihan tata bahasa, ya. Dan habis sesi pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini, murid-murid tolong hantar gambar latihan yang murid-murid dah buat kepada cikgu PM masing-masing, ya. Sebagai untuk cikgu-cikgu menilai sama ada kamu telah menguasai kemahiran 1.1.1, ya. Okay, jadi apa pertanyaan nanti murid-murid boleh kemukakan dalam sesi tutorial dengan menghantar WhatsApp kepada guru kalau tidak faham, ya, ataupun boleh menggunakan pesanan suara kepada guru-guru untuk membuat pertanyaan, ya. Jadi sekian saja untuk PDPR pada hari ini secara Google Meet. Walaupun murid-murid hanya mendengar rakaman video. Sebenarnya sesi seterusnya ialah murid-murid buatlah kerja rumah di tempat masing-masing. Okay, kerja ini. Kemudian kalau tidak faham, bertanyalah dengan guru masing-masing untuk dapatkan penjelasan, ya, tentang tugasan yang saya berikan pada hari ini. Okey, jadi untuk sesi Google Meet kita berhenti sampai di sini. Kita jumpa lagi dalam PDPR yang akan datang. Selamat belajar. Tenang-tenangkan di rumah, jaga kesihatan, pastikan kita sama-sama menentang COVID-19.